Terima kasih Datuk Pengerusi. Saya ingin menyentuh tentang dua perkara saja, tentang perkara 05000 tentang IDHL dan juga tentang perkara yang melibatkan 02000 hubungan dua hala. Datuk Pengerusi, peruntukan yang diperuntukkan bagi tahun ini bagi IDHL ini saya nampak merosot daripada 11,815,000 tahun 2007, tapi bagi tahun 2008 hanya tinggal 6,308,000 sahaja. Memandangkan kepada institut ini yang saya rasakan sangat penting berdasarkan kepada perkembangan yang sedang berlaku di peringkat antarabangsa. Sebagai contoh, Datuk Pengerusi, bagi rakyat Malaysia yang peka tentang persekitaran antarabangsa, sudah tentu akan memfokuskan perhatian kita pada petang ini, tepat jam 5 petang waktu Malaysia, giliran negara kita yang akan berhujah di ICJ tentang isu pertindahan Pulau Batu Putih. Saya ingin mendapat penjelasan daripada pihak kementerian, adakah peruntukan yang secukupnya, ataupun di bawah adakah di bawah institut ini kita telah membekalkan suatu peruntukan dan juga tenaga manusia yang secukupnya, tenaga kepakaran yang secukupnya untuk kita memenangi isu ini. Saya sebagai rakyat Malaysia sudah tentu akan berdoa dan mengharapkan kita akan menang dalam isu ini dan berpihak kepada kita. Sebagai contoh, Datuk Pengerusi, saya tidak melihat adanya barisan peguam-peguam yang terkemuka yang mengiringi pasukan negara kita. Saya difahamkan Singapura di samping diwakili oleh timbalan Perdana Menteri mereka, Profesor S. Jayakumar, Ketua Hakim mereka Chan Sek Kiong, peguam negara mereka Chiao Hik Tin, dan juga barisan 4 peguam mereka, iaitulah Profesor Alan Talet dari Perancis, peguam Ian Brownlee, Rodman Arbandi, dan juga Loretta Malintopi yang mengiringi pasukan negara Singapura. Saya hanya membaca tentang negara kita hanya diwakili oleh penasihat undang-undang Perdana Menteri, iaitu Tan Sri Abdul Kadir Muhammad, Duta Malaysia ke Belanda Datuk Nur Farida Arifin, dan peguam negara Tan Sri Gani Pataya. Tidak menyatakan dengan adakah kita employ pakar-pakar perundangan daripada luar negara, ataupun mungkin kita berpuas hati dengan keupayaan kita, adakah pasukan kita diiringi oleh pakar-pakar undang-undang daripada mana-mana universiti tempatan. Tidak dilaporkan dalam laporan terkini tentang persiapan kita untuk menghadapi isu ICJ ini. Dan saya juga difahamkan bahawa kerajaan Singapura telah 5 tahun meletakkan pegawai-pegawai mereka untuk mendapatkan dokumen-dokumen penting. Kita difahamkan bahawa negara-negara yang pernah dijajah oleh Inggeris ini, di antara pusat penyimpanan maklumat terpenting di samping London adalah Goa di India. Dan saya difahamkan bahawa pasukan Singapura telah membayar dengan satu jumlah yang cukup besar untuk mereka mendapatkan dokumen-dokumen penting tentang Pulau Batu Putih ini ataupun Pedra Branca ini di Goa. Dan saya ingin bertanya kepada pihak Kementerian Luar, adakah institut ini ataupun daripada mana-mana mungkin dari dasar luar kita, di bawah Kementerian Luar ini kita juga menghantar pegawai kita untuk mendapatkan dokumen-dokumen penting di Goa ini, supaya dapat diperjelaskan dalam Dewan Yang Mulia pada hari ini. Akhir sekali, Datuk Pengerusi, saya ingin juga menyentuh tentang dasar luar, iaitu hubungan kita dengan negara luar, khususnya apakah sikap Malaysia sebenarnya terhadap isu nuklear, pembangunan nuklear di Iran ini. Adakah kita terperangkap dengan permainan politik kuasa besar dunia yang kita percaya, kita yakin, ataupun kita takut dan bimbang untuk melahirkan pendirian kita? Kita tidak sejauh yang pembacaan yang saya buat daripada hujah-hujah yang kita dapati daripada jurnal-jurnal ataupun dari perbahasan-perbahasan Trinity ataupun dokumen-dokumen
perbahasan sama ada perbahasan di peringkat intelektual, kalau kita yakin dan percaya bahawa Iran memang menyatakan hasrat mereka menggunakan nuklear sebagai untuk dasar pembangunan negara mereka, tidak seperti Korea Selatan. Itu satu kenyataan yang sangat penting. Tidak sama penggunaannya dengan Korea Utara, tetapi kenapa Malaysia sebagai negara OIC pernah mengetuai negara-negara NAM, kita tidak ada sebarang kenyataan pada hari ini. Dan apa salahnya kalau kita ingin menyokong dasar nuklear ini untuk pembangunan negara? Dan adakah kita satu hari besok Malaysia tidak akan menggunakan nuklear untuk membangunkan negara kita, dengan niat untuk membangunkan persenjataan kita? Jadi saya mengharapkan Kementerian Luar dapat memperjelaskan perkara-perkara ini supaya kita dapat suatu pendirian yang tegas untuk kita menyokong mana-mana negara yang ingin membangunkan kuasa nuklear ini hanya semata-mata untuk pembangunan negara mereka. Terima kasih.